Sarawak jalin kerjasama dengan firma Emiriah Arab Bersatu teroka projek solar terapung di Empangan Murum. Perinciannya bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Zahira. Kerajaan Sarawak melalui Sarawak Energy Berhad SEB memeterai perjanjian kajian bersama Trilateral Malaysia dengan Abu Dhabi Future Energy Company PSJC, Masdar dan Syarikat Tenaga Bersih Jentari untuk meneroka potensi bagi melaksanakan projek solar terapung di Empangan Murum. Menerusi kolaborasi itu, ketiga-tiga pihak akan melakukan kajian selama 12 bulan bagi membangunkan projek berkenaan dengan sasaran penjanaan tenaga solar sehingga 1 gigawatt. Perjanjian berkenaan dimeterai di Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu dengan SEB diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan CEO Datuk Syarbini Suhaili, manakala Masdar dan Gentari masing-masing diwakili CEO syarikat Muhammad Jamil Al-Ramahi dan Susil Purohit. Majlis disaksikan Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan timbalannya Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan serta Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi. Bercakap dalam sidang media, Premier memberitahu projek tersebut dijangka akan menambahkan lagi pengeluaran tenaga boleh diperbaharui kepada Sarawak. Ia bakal merealisasikan sasaran negeri ini mengeluarkan 10 gigawatt tenaga pada 2030. Baik, sementara itu, Premier yang kini dalam rangka lawatan kerja ke Abu Dhabi berkata pelantikan Sarawak Energy Berhad SEB sebagai penaung global Majlis Tenaga Dunia WEC bukti dunia kini mengiktiraf kerajaan negeri mengurus sumber tenaga boleh diperbaharui dengan cekap dan berkesan. Jelas beliau, pengiktirafan itu didorong pelbagai faktor. Salah satunya, tadbir urus yang baik selari dengan matlamat pembangunan mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Pelantikan dan pengiktirafan tersebut penting untuk Sarawak dan Malaysia amnya memainkan peranan dalam peralihan tenaga bersih. Premier juga berkata penglibatan agresif Sarawak dalam industri tenaga boleh diperbaharui akan memperluaskan lagi sumber ekonomi negeri ini. Malah bekalan tenaga yang mencukupi menjadi faktor utama menarik keyakinan pelabur ke Sarawak. Beliau berkata demikian selepas menjadi panel jemputan pada pameran dan persidangan petroleum antarabangsa Abu Dhabi 2024. SEB dilantik sebagai penaung WEC pada 29 Mac 2024, menjadikannya yang pertama dari rantau Asia Tenggara menyertai kelompok di serata Amerika, Eropah, Timur Tengah dan Asia. Menerusi persetujuan itu, SEB antara pemaju tenaga hidro utama di Asia Tenggara akan menyokong WEC dalam usaha memangkin peralihan tenaga di serata dunia. Berlatar belakangkan hutan hujan tropika yang menghijau dan menenangkan Kampung Budaya Sarawak SCV yang terletak di kaki Gunung Santubong menjanjikan pengalaman menakjubkan kepada pengunjung untuk meneroka kepelbagaian budaya masyarakat negeri ini. Sehingga kini, SCV kekal sebagai destinasi pilihan pelancong luar negara mahupun pengunjung tempatan. Baik, kita ikuti laporan yang disediakan Debbie Amadapadan. Sebagai sebuah muzium hidup, SCV menghimpunkan pelbagai kesenian, kebudayaan dan warisan yang mempamerkan etnik-etnik utama di Sarawak. Ia mempunyai 7 buah rumah etnik, Iban, Bidayah, Melanau, Melayu, Cina, Penan dan Orang Ulu. Selain menjadi pusat sehenti bagi pengunjung untuk menyelami sejarah warisan bumi Kenyalang, SCV turut menjadi lokasi pilihan penggambaran dan pementasan etnik melibatkan 26 drama sejak 1996. Warisan ni tak semua orang suka. Last year kita buat rentap The Battle of Bukit Saduk. Okey, rentap saja saya rasa dah buat 4 kali pementasan. 3 kali kita buat di Tasik ni adalah pentas kita. Inilah pentas kita. Kita latihan sebulan di sini. Penari-penari artis terjun dalam Tasik. Kita buat real life sesuatu kehidupan etnik tu. Okey. Selain tu di dalam drama tu kan kita akan tunjukkan
budaya dia, budaya kahwin dia, pantang larang dia, semua kita, pakaian dia, lagu dia, permainan tradisional, semua kita serap. Selari peranannya sebagai pusat warisan, SCV berharap dapat menarik penglibatan lebih ramai generasi muda. Bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran, SCV menyediakan pelbagai bengkel dan kursus bersesuaian seperti tarian tradisional dan masakan kepada anak muda dan belia berumur 16 tahun ke atas. Satu challenge bagi saya, macam mana nak pertahankan macam di Kampung Budaya ni memang dah pusat dia, kita usahakan. Sebab tu satu program yang dah 13 tahun di Kampung Budaya Sarawak ni, kita buat program kemahiran. Program kemahiran ni secara tidak langsung minat anak-anak muda masuk dalam dunia warisan ni, dalam budaya warisan ni. Melalui penyertaan generasi muda, SCV yakin kisah serta naratif suku kaum di Sarawak akan terus dipelihara dan diketengahkan melalui setiap tarian dan lagu. Ini ditambah lagi dengan tarikan kulineri yang menampilkan pelbagai hidangan suku kaum menerusi Sarawak Ethnic Kitchen. Usaha berterusan SCV mempromosi budaya dan warisan masyarakat Sarawak telah berjaya menarik kehadiran hampir 70,000 pengunjung setakat September lepas. Ia membuktikan kepelbagaian budaya faktor tarikan pelancong ke Sarawak. Malah SCV menjadi lambang keharmonian rakyat negeri ini yang dapat hidup bersama sejak sekian lama. Debbie Amanda Padan, Berita RTM. Kuching bakal dimeriahkan dengan program bermukun se-Borneo yang menggabungkan 3 negara Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam bermula esok sehingga Ahad ini. Tahun ini Sarawak menjadi tuan rumah program tersebut selepas diadakan di Pontianak, Indonesia. Malaysia diwakili Radio Television Malaysia RTM dan Brunei diwakili Radio Television Brunei RTB, manakala Radio Republik Indonesia RRI mewakili Indonesia. Program ini menyediakan platform kepada ketiga-tiga negara untuk berkongsi budaya dan tradisi masyarakatnya daripada rumpun bangsa yang sama. Pertukaran pakej program telah dilaksanakan hampir setiap tahun, termasuk beberapa siri lawatan timbal balas selama 23 tahun penganjuran. Seramai 15 peserta terdiri daripada penggendang, penggesek biola dan pemanting gambus tiba di Kuching hari ini bagi menyertai program yang akan diadakan di RTM Kuching. Kali ini Malaysia diwakili oleh satu pasukan yang terdiri daripada RTM Sarawak, RTM Sabah dan RTM Labuan. Daya kreativiti dan inovasi kanak-kanak perlu dipupuk dan dibangunkan ke paras optimum agar mereka sedar tentang potensi dan kecenderungan diri. Ini seterusnya dapat menjungkil bakat yang ada dalam diri, berdaya cipta dan berkemampuan dalam menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, setiap anak dilahirkan dengan potensi serta kecenderungan berbeza. Justru ibu bapa serta pendidik bertanggungjawab mengenal pasti kecenderungan serta kelebihan yang ada pada kanak-kanak. Beliau memberitahu ia boleh dilakukan melalui pemerhatian berterusan, seterusnya merangsang kecerdasan dalam sesuatu bidang berdasarkan apa yang diminati anak mereka. Datuk Seri Fatimah menyatakan demikian pada perasmian Sarawak Preschool Kids Got Talent edisi ke-7 di Kuching. Seorang penjawat awam di Serike rugi lebih RM58,000 setelah tertipu dengan skim pelaburan tidak wujud. Ketua Polis Daerah Serike, Superintendent Aswandi Anis menerusi kenyataan media berkata, lelaki yang berusia 55 tahun sebelum itu tertarik dengan skim pelaburan Evertrade yang dilayar di media sosial. Mangsa kemudiannya telah menghubungi ejen pelaburan dan diarah menyertai kumpulan pelaburan menerusi aplikasi Telegram. Mangsa yang tertarik dengan tawaran dan pulangan yang dijanjikan telah membuat transaksi wang secara berperingkat ke beberapa akaun berbeza bermula hujung Oktober hingga awal November ini berjumlah RM58,800. Walau bagaimanapun, mangsa menyedari ditipu setelah tidak mendapat pulangan yang dijanjikan.
Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira untuk perkembangan berita selanjutnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma.